Jadi bercakap mengenai dengan wawancara yang kita bawakan pada hari ini, wawancara kita mengenai larian harapan 2020 ataupun 2020. Tadi bersama tetamu undangan kita di sini. Jadi kita diperkenalkan iaitu Nur Ain Syamina binti Haji Muhammad Yunus, betul ya? Assalamualaikum. Jadi Ain merupakan selaku apa ni dalam larian harapan? Saya sebagai co-president of the RAS team lah. RAS team ni Run Strong Together team yang collaborate sama UBD Corp untuk mengorganize larian harapan ini. Okey, jadi kita ni cakap pasal larian harapan merupakan aktiviti juga yang penyorang antara usaha-usaha ya untuk Tani terus aktif ya dalam Tani dapat jadikan amalan dalam kehidupan Tani. Tapi ini secara khusus jadi kita ni ingin mengetahui tadi macam Ain kata mengenai dengan larian harapan, mungkin dapat dijelaskan secara rincinya apakah larian harapan ini? Larian harapan ini ialah bertujuan untuk memberi semangat positif lebih lagi semasa dan selepas isu COVID-19 ini melanda negara kita ini sendiri. Ianya untuk memberi harapan kepada umum lah tua basically untuk berharap that negara kita ini akan kembali kepada normal atau mungkin ke arah yang lebih baik lagi insyaAllah. Jadi larian harapan. Jadi berapa lama, Tani cerita dulu, berapa lama sebenarnya ianya sudah pun dipikirkan untuk adanya larian ini? Larian ini di plan sebenarnya it was actually supposed to be a run, a run itself, not a virtual run. Tapi oleh kerana because sudah isu COVID ini dan ada restriction dari MOH itself, so we have to buatkannya virtual run supaya orang ada perkumpulan ramai diadakan lah within that time itu. Jadi itulah ya, dengan adanya isu masa ini ataupun yang melanda kita ni masa ni itu wabak COVID-19 ini sedikit sebanyak bukan membataskan, memang kita ni maklum sudah. Jadi ada sebenarnya cara untuk kita ni mengungkayahkan lagi. Jadi siapakah sebenarnya yang mengendalikan larian ini? Larian ini adalah acara sukan yang kali pertama dianjurkan oleh UBD Corp. Bersama Akif Media Marketing dan juga Run Strong Together team which is RAS team. Ini adalah acara yang lain daripada yang lain yang UBD Corp pernah anjurkan lah compared to any other event macam biasa berjual saja. Ini ada running event lah, virtual run kami buat. Okey. Orang lebih lebih aktif lah maksudnya kan. Dia setakat duduk diam macam biasa-biasa dibuat itu kan. Okey, tadi Ain ada beritahunya ini merupakan kali pertama ianya diadakan. Jadi perancangannya tu adakah ianya dirancang sebelum terjadinya pandemik COVID ataupun memang dari setelah? Acaranya ni di plan sebenarnya last year. Jadi sebelum COVID-19 ini melanda negara kita ni. Tapi so we have to take a step back and to jadi banyak hal-hal ataupun jadual-jadual yang perlu dirombak balik lah, diubah ya. Okey, dengan adanya larian harapan 2020 ini, siapa sebenarnya dan juga berapa sasaran peserta yang akan mengikuti? Larian harapan ini menyasarkan untuk umum, tapi kami fokuskan kepada vendor-vendor, peniaga-peniaga yang kecil maupun yang besar kerana mereka adalah one of the area yang terjebak dalam this yang mengikutilah within this satu yang affected in this situation lah. Ada yang bisnes tutup, ada yang no stocks coming in. So it's hard. Yang menerima kesan lah. Yang berkesan lah, yang terkesan dalam isu pandemik ini lah basically. Dan kami menyasarkan virtual run ini dalam 100 setengah ke 200 peserta sahaja. Pasal barang pun limited juga. Bila sebenarnya ianya diadakan ini? Larian ini akan diadakan dalam masa 1 bulan. 1 Oktober hingga 31 Oktober. Untuk dalam masa sebulan saja. Dalam masa sebulan, berapa kilometer untuk larian ini? Larian ini ada 3 kategori. 5 kilometer, 10 kilometer sama 15 kilometer. Okey.
So the participants mesti mengumpul jauh tu dalam masa 1 bulan. Jadi maksudnya saya faham tak? Dia adakan setiap hari selama 1 bulan atau macam mana tu? Kumpul. Within that, let's say, that one day you do 2 kilometer, then the next day you do 3 kilometer, then you got 5 kilometer sudah, dan cukup sudah further tu. Itu namanya virtual run. Jadi dia dibahagikan mengikut grup masing-masing. Ya, sebenarnya acara virtual run ini mana-mana event yang diadakan mengikut kategori yang diikuti. Dan ianya diberikan masa selama 1 bulan, biasanya 1 bulan. Jadi Ketani mengikut apps yang Ketani masuklah untuk mengira kilometernya dan kemudian dihantar. Selesai saja dihantar. Jadi adakah nyorang tani keistimewaan lain lagi yang diberikan kepada mereka dalam mengikuti aktiviti ini? Misal kata, adakah dengan adanya masa, catatan masa ataupun ada? Basically, we provide, kalau finisher ada 2 baju. So running event, the event running shirt, sama once you finish the run, you got a medal. And also an extra baju for the finisher ones. But only specific to 15 km sahaja. Okey, 15 km sahaja. Kalau 5 sama 10 kami bagi sijil sama medal sahaja. Okey. Itu dia. Jadi kita juga ingin mengetahui apakah antara objektif larian ini sebenarnya diadakan? Objektif ini diadakan untuk, macam saya katakan tadi, untuk memberi semangat kepada orang yang especially the vendors yang the peniaga-peniaga kecil yang besar, untuk memberi mereka harapan. Also untuk memberi so that the Bruneians will be living a more healthy lifestyle compared to, since masa ni ada belayar apa, since people are like doing masa ni hiking, jogging and everything else. So why not we use this as kami jadikan acara lah, in order for them to achieve more. Jadi memanfaatkan waktu yang ada, memandangkan Ketani pun orang dah ke mana-mana kan. Jadi alhamdulillah usaha tersebut merupakan sebagai satu usaha yang menurut saya secara peribadi satu usaha yang mulia lah sebetulnya dan juga Ain. Alhamdulillah, mudah-mudahan ianya berjalan lancar. Tapi Auda, kami akan kembali selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita masih lagi akan memperkatakan mengenai dengan Larian Harapan 2020 ini menerusi segmen wawancara ini. Tapi nanti kita akan bersama dengan seorang rakan Ain nanti yang akan kita jemput ke stadion pagi ini juga. Jadi Auda, jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini. Ada kita membawa beg guna semula, masa ni setiap hari sudah tunda memakai beg plastik, bisa jatuh. Pasalnya, cuba kita bayangkan, setiap hari banyak orang menggunakan beg plastik, apalagi setahun. Kalau seumur hidup, beg plastik ini benar berguna, ringan, tahan dan murah lagi. Tetapi, apa keburukan? Pencemaran plastik adalah isu sejagat. Ianya mengambil masa lebih 1000 tahun untuk rebut. Kebanyakannya menjadi sampah yang dibuang di merata tempat. Dalam proses perebutan, bahan plastik mengeluarkan kimia berbahaya, termasuk bahan pencemar dipanggil mikroplastik, yang memberi kesan negatif terhadap ekosistem kita. Beg plastik boleh mengakibatkan longkang tersumbat dan menyebabkan kejadian banjir kilat, selain boleh memasuki sistem perairan, terutama sungai dan lautan kita. Ini boleh mencemarkan lautan dan menjejaskan hidupan yang ada di dalamnya, yang akhirnya boleh memudaratkan kita ni semua. Pencemaran lautan dan persekitaran alam menyebabkan dunia kita ni indah sehat. Jadinya, apa yang perlu kita ni buat? Gunakanlah beg guna semula atau reusable bag kerana ianya tahan lama, lagi kuat dan yang paling penting dapat dipakai balik-balik. Bagi mencapai hasil kerajaan ke arah setiap hari tanpa beg plastik, biasakanlah membawa beg guna semula kita itu ke mana-mana saja, termasuk kedai runcit, restoran dan gerai-gerai. Ingat, satu tindakan yang kecil dapat membawa impak yang besar kalau kita ni semua membuatnya bersama-sama. It takes a nation to end plastic pollution. Ya, kita kembali lagi menerusi Rampai Pagi dalam segmen yang kita bawakan, iaitu segmen wawancara Larian Harapan 2020. Dan kalau tadi kita bersama Ain, kita ada seorang lagi tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Khairul Hanif, iaitu selaku Wakil Penganjur Larian Harapan 2020. Assalamualaikum Muhammad Khairul. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Ya, selamat pagi. Sehat ya? Sihat, alhamdulillah. Kita ucapkan selamat datanglah ya. Okey, terima kasih. Banyak sudah tadi kami mengetahui mengenai dengan larian harapan ini, tapi ada mungkin penambahan ataupun input yang jauh lebih penting lagi yang akan mungkin dikongsikan bersama Atul. Ya. Jadi saya serahkan pada Atul, silakan. Jadi Hairul ya, kita ingin mengetahui di manakah dan juga bagaimana cara untuk mendaftar larian harapan ini. Okey, buat masa ini pendaftaran boleh dilakukan secara online, iaitu dengan melayari website kami www.ubdcorp.run. Di sana kita boleh pilih kategori lah. Pilih kategori-kategorinya lah, dan juga antara sebenarnya sasaran untuk larian harapan ini dan apa sebenarnya tujuan larian harapan ini diadakan. Okey, tujuan utamanya kami mengadakan sebenarnya sebagai pemberi harapan lah kepada peniaga-peniaga, kepada syarikat bahawa keadaan di Brunei Darussalam akan kembali normal lah. Ya, begitu. Jadi itu sebenarnya sasaran dan juga harapan utama mereka, dan juga ada 3 kategori ya. Yes, 3 kategori. 5 kilometer, 10 kilometer dan juga 15 kilometer. Dan menurut Ain tadi hanya 15 kilometer saja yang akan menerima finisher, baju finisher. Okey. Dan juga adakah Ketani ingin mengetahui di manakah tempat Ketani ingin mengetahui ya mengenai dengan larian ini, adakah IG yang yang sudah adakah ataupun melalui Facebook dan juga sebagainya? Okey. Mencari tempat yang lebih lanjut sebenarnya website yang tadi, tapi Instagram pun ada juga, which is ubdcorp_larian harapan atau ubdcorp, IG ubdcorp dan IG Rastim. Mungkin sedikit penjelasan untuk pencerahan lah ya kepada mungkin ada penonton Ketani yang ingin tertanya-tanya. Ya, dibukakan dalam 3 kategori kan? 3 kategori. 3 kategori. Jadi ya ada 5, 10 dan 15 kilometer. Jadi kalau mungkin ada perbezaan antara peserta lelaki dan juga perempuan, mungkin ada kurang lebihnya macam mana? Ataupun macam diuntukkan kalau untuk perempuan 5 dan 10 saja. Untuk lelaki memang dikhususkan untuk 15 kilometer ataupun macam mana? Okey. Perbezaannya hanya respect lah. Respect artinya package. Kategori 5 kilometer kami memberi sertifikat dan baju. 10 kilometer kami membagi medal, sertifikat dan baju. 15 ada 2 baju, sertifikat dan medal. Okey, itu dia yang dapat kita saksikan ya ketika ini antara kategori-kategori yang bagi Auda yang ingin mengikuti Larian Harapan 2020. Dan juga bila tarikh tutup untuk mendaftar Larian Harapan ini? Larian Harapan, bukan Talian Harapan. Larian Harapan. Okey, tarikh tutupnya ujung bulan September ini, tapi berkemungkinan juga kami masih membukakanlah dalam awal Oktober. Masih menerima. Tapi ianya akan bermula, virtual run ini akan bermula pada bulan Oktober. 1 Oktober. Jadi di awal Oktober tu masih boleh dibolehkan. Jadi kepada audio penonton yang bersama menerusi Rampai Pagi, kita bersama dalam segmen wawancara kita Larian Harapan 2020. Audio Tani dapat lihat ya di kaca TV ketika ini, dan ini merupakan baju ya. Baju dikhususkan untuk para pelari Ketani yang akan mengikuti larian ini, dan tarikh tutup pendaftaran di hujung September ini dan akan memulakan larian pada bulan Oktober sehinggalah penghujung Oktober. Jadi harapan untuk larian Harapan 2020 ini. Harapannya dan saranan lah juga. Saranan lah. Harapannya lah semoga keadaan Brunei Darussalam akan kembali normal dan lebih baik. Semoga meriah lagi lah. Dan kalau Ain sendiri, silakan Dato'. Ya, kalau Ain sendiri harapan Ain harapkan untuk peserta-peserta ataupun yang akan ikut turut serta macam mana? Ada saranan mungkin? I hope that the peserta dan the people yang join untuk lebih berharap untuk lebih aktif dalam larian, dalam kehidupan lah basically, dan berharap dan berdoa dan mudah-mudahan negara Brunei Darussalam kita ni sendiri akan bertambah lebih baik dari segi ekonomi,
Amin. Kesihatan negara orang Brunei Amin. Dan kita berjaya untuk memutus rantaian COVID-19 mudah-mudahan ya. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Awang Muhammad Hairul Hanif dan juga kepada Nur Ain Syahmina binti Haji Muhammad Yunus. Terima kasih kita ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.